Itu sebab kita kalau datang masjid, jangan kita sound orang yang tak datang masjid. Kita nampak orang yang baru datang, kau tiba-tiba datang malam ni mesti pasal Samsul Ban. Kita sound dia kan, muka tak pernah nampak, sekali kita sound dia. Ni kau datang ni besar mesti nak kenduri. Nah, satu hal lagi. Ni kau saya tiba-tiba datang tak malu ke? Buah kan. Yang bercakap tu lagi tak malu. Dia perasan macam ni rumah dia. Ni rumah Allah. Jadi kalau orang datang kita alu-alukan, cakap dia seronok, tengok mu mari. Kalau boleh mu marilah lagi, gitu kan. Jadi mudah-mudahan doakan kau janganlah kan, jangan risau kenduri kau tu, jangan risau kami datang. Tapi nanti dah habis kenduri janganlah kau hilang, datanglah juga sini. Macam tu. Tuan, macam tu tuan-tuan. Kita ni jangan cakap tuan-tuan kita datang masjid maka kita okey tuan-tuan. Bukanlah kata jangan datang masjid. Maksudnya jangan kita perasan kita okey. Kita sentiasa memperbaiki diri kita. Ada orang tu kerja pejabat mufti, kerja pejabat agama, kerja pejabat ni belum tahu lagi tuan-tuan. Bukan makna orang tu kerja biasa di tepi jalan maka dia ni tak bagus, tak. Tak ada. Macam satu rumah asnaf yang saya pergi ni kan. Dekat apa nama Pak Datu. Pak Datu. Meniaga, ibu tunggal meniaga, nampak susah. Rupa-rupanya hafaz Quran. Banyak surah yang dia masih ingat lagi. Anak-anak bagus-bagus belaka semua Darul Quran. Belajar dekat kolej Darul Quran. Anak-anak semua pandai-pandai. Bab kata orang Terengganu tu brilliant. Itulah. Seorang 9A, seorang 8A. Saya kata, nampak tak? Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak menilai daripada yang apa yang kita nampak. Kan? Ada di Bangi tu, seorang lelaki tu meninggal waktu tengah solat. Allahu Akbar. Heboh semua orang. Tengok, ingat dia pencen pejabat agama. Ingat dia pencen pejabat mufti ke, dia pencen dekat Jabatan Hal Ehwal Agama ke, Mahkamah Syariah. Tak. Rupanya pencen postman. Pencen postman. Bila cek balik, bila dia selidik, akhirnya keluarga dia cerita. Rupanya hidup dia sentiasa dengan Quran. Sentiasa dengan Quran. Waktu dia duduk depan TV tu dengan anak-anak tengah tengok TV tu, dia ambil Quran tepi tu, dia baca. Tengah duduk dekat meja makan sementara tunggu bini hidang makanan, ambil Quran, baca Quran lagi. Nak tidur, sebelum tidur ambil atas kepala tu ada satu Quran kecil tu, ambil baca lagi. Lebih kurang kita kan. Nak makan handphone, kan lebih kurang tu. Dalam handphone tu ada Quran, dia kata dah download. Kan? Nak makan handphone, dalam tu ada Quran dia kata. Kan? Bangun pagi, buka mata, celik mata Quran. Mak lagi hebat kan? Sepanjang masa pagi malam bawa Quran dalam handphone. Hebat tak? Yang faham, tak faham sudah kan? Kemudian bila tengok maksud maintain dia tadi, maksud istiqamah, maka ia adalah berbuat sesuatu dalam keadaan mengamalkannya secara berterusan. Maknanya dari segi bahasa masuk je lurus. Dari istilahnya adalah satu perbuatan sifat yang sentiasa mengikuti jalan yang, makna sentiasa ayat itu. Sentiasa mengikuti jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hud ayat 112 Allah Ta'ala memberitahu kita, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi makna kata nak buat jahat Allah Ta'ala tahu ni. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, digambarkan bagaimana dalam tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Tajuk seorang perempuan ni, dia isteri kepada seorang ahli ibadah, Abid ni jatuh sakit, dia terlantar, tak mampu nak cari makan, tak boleh nak bekerja, maka dia pesan dekat isteri dia, sebab dah susah sangat, kau pergilah keluar, jumpalah orang, mintalah bantuan sebab kita tengah susah ni. Pergilah dia ke rumah satu orang kaya ni. Perempuan ni pun cakap, aku nak memohon sedikit bantuan
bekalan makanan, apa-apa yang boleh kau bantu aku, sebab aku dengan keluarga aku ni tengah susah sekarang ni, suami aku tengah sakit. Apa lelaki ni cakap? Boleh, aku boleh bagi dengan satu syarat, mahukah engkau bersama dengan aku? Dia suruh perempuan tu tidur dengan lelaki. Maka perempuan ni cakap lah, dia tak nak lah, dia pun gerak balik. Sampai di rumah, dia terdengar anaknya menangis merengek. Ibu, matilah kami ni, kami lapar ibu, tolonglah ibu, dia kata. Jadi bila tengok orang perempuan ni, tengok anak, dia tak sampai hati, pergi balik ke rumah orang kaya. Dia cakap dengan orang kaya tu, boleh tak kau bagi bantuan, anak aku lapar sangat ni, apakah kau bersetuju dengan syarat aku tu? Dia pun mengangguk. Dia pun bawa lah pergi masuk dalam satu bilik. Baru lelaki tu nak pegang, belum pegang, baru nak pegang, mengeletar-ngeletar tubuh badan perempuan tu. Mengeletar tubuh badan perempuan tu, sebab masa tu dia takut sangat. Mengeletar macam nak tertanggal tubuh badan dia tu. Maka orang kaya ni tanya, kau ni nak kenapa? Kau ni kenapa? Dia kata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tersentak lelaki kaya ni. Lelaki kaya tu kata apa? Engkau boleh takut kepada Allah bersama dengan kefakiranmu, maka aku ni lebih lagi lah sepatutnya takut kepada Allah bersama dengan rezeki yang Allah dah berikan kepada aku. Faham tak maksud dia? Maknanya dengan tahap dia tengah susah ni, apa yang kau nak takut dengan Allah Ta'ala ni? Maknanya sentiasa ingat Allah. Tu maksud dia tadi, sentiasa berada di jalan diradai oleh Allah. Maka lepas itu lelaki ni kata apa? Lelaki ni bercakap dengan dia, tak apalah, dia kata kan, maka sepatutnya lah aku lebih takut kepada Allah. Maka diberikanlah sumbangan kepada perempuan ni bawa balik. Yang mana sumbangan tu bila bawa balik, keluarga perempuan ni berubah jadi kaya. Nak tunjukkan bukan sikit sumbangan yang dibagi ke orang kaya, sebab dia tersentak dan tersedar tadi. Dan pada ketika itulah Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa, kau pergi jumpa dengan sipulan-sipulan, maklumkan kepada dia, aku dah ampunkan dosanya dan aku janjikan syurga untuknya. Nabi Musa mencari orang tu, dia pun tanya, kenapa? Barangkali ada satu yang hebat yang kau dah lakukan, satu hebat yang kau dah lakukan yang menyebabkan Allah ampunkan dosa kau dan janjikan syurga untuk kau. Maka dia jawablah, dia ceritalah kisah dia dengan perempuan ni. Makna kata tuan-tuan dan sekalian, bendanya bukan kata buat, mengelak daripada buat. Nampak tak? Sebab tu lah kadang dia dah sibuk, dia dah tak nak main nombor dah, berhenti, cukup, aku tak nak main nombor dah, tak nak main nombor dah. Datanglah yang wakil-wakil ahli jatuh kuasa kesyaitanan ni. Dia pun datang, weh, rugi kau tak main weh, nombor besok ni dukun tiang lah cakap confirm kena punya. Betul, bayangkan paling tidak third prize yang dah 100,000, takkan kau tak nak? Yalah, ni last ya. Oh, sebut last, nampak tak? Daripada tadi dia nak berhenti tadi, diuji dengan cerita 300,000 tu tadi, rupanya kena pula. Kena tuan-tuan. Lepas tu dia belanja AJK masjid makan, orang ajar tu kan. Dia kata hari ni hari birthday saya, dia kata kan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Kalau orang yang kerap sangat hari lahir tu tuan-tuan tanyalah balik, mana dia dapat duit kalau nak belanja makan. Hari ni birthday aku, bulan depan birthday dia lagi. Jadi ada beberapa jenis istiqamah. Yang pertama, istiqamah orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliah dia. Daripada tak tahu, dia jadi tahu, maka dia tak nak dah kembali pada zaman tak tahu tu. Kan? Itu macam cerita arwah Haji Azmil Musafa tadilah, yang saya cerita tadi. Kan? Kalau dengar cerita Abang Samsul Rau-Rau macam tu jugalah. Kan? Daripada zaman jahiliah tu bawa pada zaman yang baik. Tanya juga kan, ramai lagi lah yang orang yang pernah buat jahat dulu-dulu kan. Dulu pernah, dulu tak tahu dia kata. Tapi bila dah tahu, tahulah. Kan? Zaman pop ye dulu, zaman seluar besar dulu. Kan? Zaman pakai baju nampak bulu dada sikit tu, pakai
Jaga rantai, berantai tuan. Jangan cerita-cerita dengan anak. Ayah dulu kan kata mana konsert ayah tak pergi. Aduh, jangan cerita. Benda tu bukan untuk dibangga-banggakan, kan? Mana anak dara yang ayahmu tak bawa naik motor ni? Jangan. Tak payah, Jadi nak berhijrah